This call is now being recorded. Okay. Alright, so next is kita nak masuk 8.3. 8.3. Okay, 8.3 adalah preparations of alcohol. Macam mana kita nak prepare alcohol. Okay, dalam preparation of alcohol, okay, kita tengok pada overview ni, dia ada banyak dekat sini. Tapi yang banyak-banyak ni sebenarnya awak dah belajar previous lesson. So bahagian ni akan jadi cepat sikit lah. Okay, tengok kejap. 8.3 preparation of alcohol. Kita boleh prepare alcohol melalui fermentation. Ini belum belajar, nanti saya cerita. Yang kedua melalui hydration of alkenes. Maksudnya alkene tindak balas dengan hydration H2O berasid. Yang ketiga hydrolysis of RX. RX tambah NaOH. Dan yang keempat melalui Grignard. So 3 cara ni, 2, 3, 4 tu awak dah belajar daripada previous lesson. Okay. Dan kita akan buat sedikit outline synthesis of alcohol. Outline synthesis tu maksudnya kita nak kena prepare, contoh daripada X nak pergi Y, so beberapa jalan yang dia lalui sehingga mendapatkan produk yang kita nak. Dia adalah return product. So itu kita panggil dia sebagai sintesis. Okay. So kita pergi kepada yang pertama. Ini just nak ingatkan balik saja yang lepas-lepas. Okay, macam mana kita nak prepare? Yang pertama melalui fermentation. Fermentation ni adalah fermentation of carbohydrate dengan menggunakan yeast. Okay. So caranya kita kena pakai sugar. Sugar adalah C6H12O6. Sugar campur dengan yeast. Yang ini jaranglah kita buat outline synthesis. Ini untuk makluman sajalah. Okay. So sugar campur yeast dia akan dapat. Sekejap tu di bawah sikit. Sugar C6H12O6 campur dengan yeast, kita akan dapat ethanol dan carbon dioxide. Kita hanya perlu ethanol saja. Kalau kita buat fermentation, karbohidrat sugar ni hanya akan dapat ethanol, tak boleh dapat benda lain. Specifically untuk ethanol. Okay, walau bagaimanapun kita tak akan gunakan dia lah. Jarang kita gunakan dia untuk buat outline synthesis. Okay, ini adalah salah satu cara lah. Okay, so kemudian daripada hydration of alkene, yang ni dah belajar. Okay, dah ambil alkene, ingat lagi ke? Alkene tindak balas dengan H2O bersama H2SO4. H2O berasid. Yang ni dia ada mekanisme kan? So dia akan dapat, dia akan masuk H dan OH. Okay, H dan OH yang masuk ini adalah kita boleh tentu major minor dengan menggunakan Szathov-Brown. Okay, ini cara ini. Dalam chapter alkene kita belajar alkene react. Kita belajar macam tu, alkene react. Dalam chapter alkohol kita belajar alkohol pula yang prepared. Okay, maksudnya kita dah masuk 2 chapter sekaligus dah tu. Okay, next. Hydrolysis of haloalkene. RX campur NaOH aqueous. NaOH aqueous tu bermaksud NaOH tambah water. Sekali. RX campur NaOH aqueous atau NaOH water. Okay, dapat apa? Dapat ROH tambah NaX. Okay, yang ini kita dah belajar previous lesson di mana X ni tukarkan dengan OH ni. So dapat produk dia, ROH. Right. Next is addition of Grignard. Okay, ini pun kita dah belajar. Addition of Grignard to carbonyl compound. Dan Grignard ni dia special sebab dia boleh sintesis 3 jenis class of alcohol. Primary, secondary, tertiary alcohols can be prepared by addition of Grignard reagent with carbonyl compound followed by hydrolysis. Okay, saya ulang balik. Ingat daripada Grignard RMGX, kita boleh sediakan primary alcohol dengan cara menambah methanol dulu followed by hydrolysis.
So awak akan dapat okay, dapat apa? Dapat primary alcohol. Okay. Benda yang sama, Grignard tindak balas dengan aldehyde. Okay, kita akan dapat secondary alcohol. Ini saya laju ya sebab saya anggap saya dah ajar. Primary, secondary. Untuk yang terpinga-pinga mungkin awak tak masuk kelas ataupun tak sempat lagi nak hadam video yang saya send. Okay, video tu adalah video record kelas Jadi kalau awak masuk kelas insyaAllah fahamlah tu. Okay, so kita akan dapat tertiary alcohol. Okey, maksudnya Grignard boleh hasilkan 3 jenis alkohol. So ini adalah salah satu cara macam mana kita prepare alkohol. So bila kita bincang tadi ada 4 cara tetapi cara yang kedua, 3 dan keempat tu yang lebih banyak kita gunakan. Okey, so kita cuba soalan. Ni kita nak recall balik yang dulu-dulu je. Okay, siapakah A, B, C dan D? Cuba buat. Pula ya color ni. Coklat. Okay. So A adalah CH3, dia masuk ketone kan. Ni saya calin dulu. CH2, CH, CH3, CH3. Kawasan double bond O akan bertukar menjadi OH. Lepas tu Grignard masuk dekat bawah CH2, CH3. So itu jawapan untuk A. Sorry. A bukan lagi. A tu dia belum followed by hydrolysis. So dia baru dapat O minus MgBr. Baru dapat peringkat itu. Sebab dia tak buat 1-2 step ni. Dia buat yang ini dulu. Lepas tu dia buat yang ni. Dia buat 1 by 1. Tengok balik nota sebelum ni. Okay, kalau dibuat 1 by 1, A itu adalah yang masih dalam keadaan OMGBr. Selepas kita hidrolisiskan A, baru kita dapatkan B. Bermaksud B itu yang telah pun bertukar menjadi alkohol. Okay, kalau rasa confused, ingat tengok balik previous video ataupun previous lesson, tengok balik pada buku awak. Okay, dia ada 2 cara kan. Sama ada kita buat straight way ataupun letak 1-2 ataupun 1 part by part. Ini dikira part by part ni sebab lepas A dia buat hydrolysis. Okay, before hydrolysis dia akan dapat O minus MgBr. After hydrolysis dia akan tukar kepada OH. Okay, itu jawapan untuk A dan B. Grignard saya masuk dekat bawah nah. Grignard dekat sini. Ni yang datang daripada Grignard. Okay, next. A, B, C. C adalah ini dibuat hidrolisis. Dia akan jadi HOH. Okay. Dan jawapan untuk D CH3 CH CH3 CH2 Cl. Okay, bila Cl tadi react dengan sodium hydroxide, maka dia akan replacekan Cl dengan OH. Replace dapat OH. So itu adalah jawapan untuk D.
Okay, dapat ke tu? Previous lesson lah, saya laju dah kat sini sebab saya anggap saya dah ajar dan awak sepatutnya dah ingat dah. Kalau awak tak ingat, ada masalah, rujuk balik di belakang. Okay. Boleh tanya-tanya. Ada apa-apa nak tanya tak sampai sini? Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada? Okay, Tak ada, madam. Okay, thank you. Right, seterusnya practice 1. Okay, kita buat practice kejap. Practice 1 dengan practice 2. Ini untuk ingatkan balik previous lesson yang awak dah belajar. Okay, jom kita cuba. Kita ada berapa minit lagi? Setengah jam. Okay, awak try dulu practice 1 dengan practice 2. Saya bagi 5 minit. Okay, cuba buat. Tengok balik nota-nota yang lepas. Kalau rasa confused, tengok balik nota-nota yang lepas. Pada bahagian mind map. Saya ada banyak buat mind map dengan awak kan? Tengok bahagian Okay. So, dah siap ke tu? Tak cukup 5 minit lagi ya? Just tu. Ni kita nak kena buat equation ni. Okay. Jom saya tunjuk sambil awak buat jugalah. Okay, yang pertama nak cari A. Cari A. Siapa ada idea apa jawapan untuk A? Siapa ada idea? Okey, A tu adalah apa agak-agak? Sejenis apa? Compound apa? Siapakah A? Siapakah A? Dia panggil nama ni. Mari kita tanya Amirul Adam. Adam, siapakah A Adam? Tu yang cyclo
Cyclo, lepas tu dia ada CH2. Okay. CH2, Okay. lepas tu CH3, CH3. C double bond O. Okay, tak apa. Terima kasih kerana mencuba. Kita dengar dari siapa ya lagi? Faris? Faris, any idea siapakah A? Faris pergi mana ni? Madam. Ha. Tak pasti madam. Buat dekat A. Tak ada idea. Okay, kita tanya Azim. Azim, siapakah A Azim? Saya pun tak dapat madam. Apa try ke tak ni? Okay, Murzani. Siapa A Murzani? Bagi idea sikit. Grenade madam. Okay, thank you. Murzani memang masuk kelas betul ni. Semua dia tahu. Thank you Murzani. Yang lain-lain saya tak tanya lagi tu. Okay, A adalah grenade. Thank you. Okay, kenapa dia grenade? Sebab yang pertamanya adalah dia ada tindak balas dengan carbonyl dan followed by hydrolysis. A ni mesti grenade. Wajib dah grenade. Okay. Cumanya jenis grenade dia pula. Okay, kita tengok macam mana nak tentukan jenis grenade. Sekarang ini kita ada carbonyl keton. Keton dia ada 2 R. 1, 2. R1, R2. Okay, kita kena tahu grenade ni pun dia ada R. Dia ada R juga. So, yang manakah R grenade dan R datang daripada keton. So, berdasarkan compound yang diberi, kita ada 1, 2, 3 R. Okay, kita ada 1, 2, 3 R. Okay, so kita kena decide R ini adalah R yang kepada compound mana. Okay, kalau kita tengok dekat sini, pada bahagian keton ni, pada bahagian keton yang sama dengan dia adalah R1 dan R2. Maka R3 ni mesti datang daripada grenade. R3 ni adalah kawasan grenade dan di atas ni adalah kawasan karbonil. Okey, maka jawapan untuk A adalah A adalah dia akan ada kat bawah macam ni. Okey, kemudian dia ada CH2. Grenade kena ada Mg, lepas tu letak je sebarang halogen. MgBr pun boleh, MgCl pun boleh. Okey. Tolong ya, tolong tengok video. Kalau awak tak sempat masuk ke apa-apa alasan lah kan. Awak mesti kena tengok video sebab saya tak ulang dah benda yang saya dah ajar. Dan bila awak ketinggalan, awak tak boleh further chapter tau. Awak akan sangkut di situ dan stuck. Okay? Tengok video. Sebab awak tak masuk kelas. Kalau masuk kelas tak apalah tak tengok video. Tukar pen lah, tak nak warna ni, tak sedap. Okay. Next, siapakah A? So lepas A nak dapatkan B. Okay, B adalah B react dengan metanal. So metanal dia mesti dapat macam ni. Kawasan O akan jadi OH. Ini akan jadi CH2. Grenade masuk di bawah. Saya tak akan explain lagi benda yang sama sebab saya dah explain sebelum ni. Macam mana kita nak tackle produk ni adalah kita tengok karbonil yang kita ada. Cara-cara dan tips itu saya dah ceritakan pada previous class. Pergi cari previous class punya video. Okay. Dan siapakah A, B, C kat sini? Okay, C ni adalah daripada previous chapter. Ini bukan previous class ni, previous class jugalah tapi previous chapter. Okay, so di mana apabila alkohol, sekarang ni sebatian depan ni adalah alkohol. Alkohol tindak balas dengan concentrated sulfuric acid, maka dia akan jadi alkin. C ni mesti alkin. Okay. Okay, macam mana alkin itu terhasil? Kita akan ambil OH ni. Katakan saya buka hidrogen ni 2. Kita akan buang dekat sini, letak double bond di tengah sini. Okay.
So dia akan jadi C double C H macam tu. Okay, dia akan dapat compound ni. Okay, so yang ini berdasarkan alkin Setzeff rule, dia adalah major product. Sebab kita buang hidrogen yang berada di tengah, hidrogen yang lebih stable. Saya padam balik. Kalau awak rasa yang ini pun macam, yang mana ya, bila ya belajar ni, memang habis lah. Tengok baliklah video-video kalau awak larat dan sempat nak cover. Banyak ni organik ni. Kita dah masuk chapter 7 dah kan. Ada lagi 4 chapter je kot. 4 chapter lagi nak habis semester ya. Tolong ya. Okay, next D. D ni dapat apa pula? D, okay, alkin. Ini adalah alkin. Alkin react dengan H2O. Ni, okay, tengok dia ada beza. Concentrated H2O. Concentrated H2SO4 dengan H2O, H2SO4. Dia nampak macam sama tapi sumber datang dia berbeza. Kalau nak react dengan concentrated H2SO4, dia daripada alkohol jadi alkin. Alkin nak pergi alkohol, ni alkin pergi alkohol balik, boleh pergi balik dengan cara tambahkan H2O berasid. Dia akan dapat balik alkohol. Okay, dia akan dapat, ini kita akan follow Markovnikov rule. CH3, CCH3. Markovnikov rule kata dia akan masuk pada karbon yang banyak hidrogen untuk hidrogen tu masuk. So dia akan dapat balik compound tadi. Dia akan dapat balik compound asal tadi. Okay. Nampak tak? Ini cara kita pusing-pusingkan dia dapat balik. Okay. DE. Okay, E. Siapakah E? Okay, E mesti haloalkin. Kenapa haloalkin? Sebab haloalkin bila react, bila nak dapatkan Grignard, dia mesti react dengan Mg dry ether. E mesti Mg dry ether. Jadi haloalkin E adalah CH2Br. Okay. Haloalkin E react dengan water, maksudnya kita akan ambil H2O. H2O dia akan ambil OH minus juga kan. Cuma dia daripada weak nucleophile. Dia akan jadi OH. Alright, so selesailah. Cek jawapan. Okay, selesai, pergi sambung dekat practice 2. Okay, next pergi pada practice 2. Saya send voting dekat sana, dekat group, dekat kumpulan awak tu. Saya nak tengok berapa orang yang sedang ikut, boleh ikut dan tak boleh ikut. Sila vote.
Okey, seterusnya practice 2. Practice 2 adalah, ini pun sama. Dia daripada GridNut juga. Cumanya dia nak kena cari, saya tukar sikit lah. Kalau tadi daripada GridNut, nak patah balik senang kan. Sekarang ni kita nak cari compound dia balik. Okey, selesaikan. 1 minit. Okey, kita bincanglah ya. Alright, seterusnya, ini pun sama. Daripada ini nama dia GridNut. Okey, GridNut ni bila dia ada MGX di belakang. Ni GridNut. Okey, GridNut siapakah C, dia nak cari siapakah C dan dia bagi produk dia. Okey, so kita tengok compound ni, dia ada berapa grup? Berapa grup R? 1 grup R, 2 grup R. Macam mana nak tentukan grup R? Grup R tu adalah yang terikat pada karbon yang ikat dengan apa? Hidroksi tu. Karbon yang terikat dengan OH, itu kita tentukan grup R yang mengelilingi dia. So daripada sini, karbon itu ada 2 grup R. Satu lagi adalah H. Okey. Grup R yang mana? R1 atau R2 yang datang daripada GridNut. R1 atau R2 datang daripada GridNut. R1. Thank you very much. Yes, R1 datang daripada GridNut. Macam mana kita nak tengok? Tengok sama je. Ni dengan ni sama. So daripada GridNut lah. GridNut tu tak semestinya berada di bawah sini. Yang berada di bawah tu adalah bila kita nak draw compound. Kita letak di bawah untuk mudahkan kita faham. Tapi kalau soalan bagi, kita kena follow soalan. Okey, kalau itu adalah kawasan GridNut, kalau ini kawasan GridNut, maksudnya kawasan ini, Allah, pusing pula dia. Kawasan belakang ini yang saya kotakkan ni adalah datang daripada kawasan karbonil. C itu mesti karbonil. Okey, so karbonil yang macam mana? Karbonil ini adalah aldehyde sebab dia hanya ada 1 R. Karbon yang ada OH, saya highlight sini lah. Karbon yang ada OH itu adalah karbon yang asalnya daripada double bond O. C double bond O. Belakang tu dia ada CH2, CH3 dan dia ada hidrogen. So macam ni. Itu adalah C. Follow up by hydrolysis tu dia pun akan jadi alkohol. Okay. So saya pergi kepada E dulu. Sorry, F dulu. Okay, dia tindak balas dengan CO2. So tuliskan CO2. Okay, ini saya ikut tips yang saya tulis. Tips yang kelas kita. Tulis CO2 macam tu. Okay, C double bond O sebelah kiri kekal, sebelah lagi gantikan dengan OH. Masukkan GridNut di bawah. Okay, dapatlah E. Sorry, F. Okay, seterusnya pergi pada D. D adalah chapter alkane. Okay, kita nak buang H2O. Dehydration kan. Nak buang H2O. So kita akan ambil OH dekat sini. OH sini dengan H sini. So double bond akan ada tengah situ. Kita ambil major product. So dia akan jadi CH3, CH3, double CH, CH2, CH3. Saya ambil major product. Untuk dapatkan 3 alkyl group. Kalau saya masuk di sini, di kawasan saya tandakan bulat A tu, dia akan dapat 2 R saja. Okay. Ambil R yang banyak lah. According to set Z. Okay. Seterusnya daripada D nak jadikan E, HBr peroxide, previous lesson. Okay, previous lesson HBr peroxide dia akan jadi anti-Markovnikov. Anti-Markovnikov. Markovnikov kata kalau Markovnikov yang follow
hydrogen will added to the carbon that has more hydrogen atom. Ini anti, so Br yang akan added. Dia terbalik. Okay, anti-Markovnikov produk dia. Anti-Markovnikov. Okay. Next, ke atas. Okay, siapakah A? Kalau dah ada Mg dry ether, A ni mesti haloalkin. Tak ada cara lain dah. Mesti haloalkin. Yang react dengan Mg dry ether hanyalah haloalkin. So disebabkan kita guna MgBr, bermaksud A tadi mesti ada Br. Okay, that is A. Okay, pergi kepada B. Nak dapatkan B, dia tidak balas dengan sodium methoxide. Sodium methoxide ni adalah one of the nucleophile. Untuk haloalkin, dia ada 7 nucleophile. Ini adalah salah satu daripadanya. Dia akan ambil CH3O- tu. Gantikan tempat dengan Br. Okay, maka dia akan dapat ether. OCH3. Itu saja. Set produk tak payah buat sebab kita sedang melengkapkan carta ahli kan. Kita tak perlukan set produk. Okay, selesai practice 1 dengan practice 2. Adik. Okay, next is kita nak masuk outline, ada lagi 10 minit, macam tak sempat saja. Tak apa, okay, saya nak ceritakan dulu macam mana nak buat outline dan awak try. Okay, outline the synthesis ni dah nak habis nak. Outline the synthesis of alcohol. Kita nak outline synthesis bermaksud kita nak kena hafal daripada apa tambah apa jadi apa sehinggalah dapat apa yang kita nak. Okay, so sekarang ni kita dah belajar sampai chapter alkohol. Daripada alkin sehingga alkohol dah selesai. Okay, ada benzin dalam ni, saya tak kaitkan dengan benzin lagi. Okay, so these are the chapters yang kita dah masuk. Sekarang ni kita nak buat hubungan antara chapter dengan chapter. Okay, tengok saya buat contohnya. Daripada RH nak pergi alkohol, okay, mula-mula RH kepada alkohol kita buat dengan X2UV. Dapat RX. Kan? RX boleh pergi alkohol dengan cara tambah dengan NaOH. Nampak tak? So kita boleh sintesis tadi. Cuma kita tak letak compound sebenar. Compound sebenar ada kat belakang ni. Butin to butanol macam tu. Okay. Sedang daripada RX kita boleh, daripada ni kita boleh juga guna H2O. Okay, weak nucleophile pun diterima juga. Okay. Apa lagi? Lagi cuba awak sambungkan. Ini ke sini boleh pergi hidrogen PT kan? Hidrogen PT, PB atau Ni. Nak tulis semua bagi cantik pun boleh. Saya tulis several saja. Apa lagi? Ini ke sini boleh. Dia boleh pergi kan? Tambah dengan HX, HBr, HBr peroxide, HX jugalah. Nak tulis semua takut tak muat. Ini ke sini boleh. KOH itu. KOH etanol lah. Saya tulis macam tu. Nak bagi nampak mudah. Okey, awak try hubungkan dia. Kalau kita outline, maksudnya dia kena compound yang sebenar lah. Ini saya nak tunjukkan jalan-jalan dia. Yang mana dia boleh pergi. Sini ke sini boleh. Kita guna apa tadi? H2O dengan H2SO4. Kan? Boleh juga pakai Bayer kan? Bayer kan yang kita dapat diol terus.
sini nak pergi sana, concentrated H2SO4 boleh patah balik nah, dia boleh patah balik. Kalau saya tertinggal awak masukkan ya. Okey, sini ke sini. Ini baru separuh ya, belum lagi tak sebab kita baru sampai reseptor alkohol. Okey. RMGX nak pergi alkin terus boleh pakai hydrolysis terus. Okay. Yang ini dia boleh pergi alkohol, gunakan dia ada primary alkohol, secondary alkohol, tertiary alkohol. Buatlah. Ini guna metanal followed by hydrolysis. Ini saya ajar sekali, next time mungkin saya suruh awak buat sendiri. Ini guna ketone. Okay, ini nak panduan untuk awak mengingat lah. Apa lagi ya? Ada lagi tak? Okey, ada satu lagi yang saya belum ajar. Daripada yang saya merahkan ini saya belum ajar. Alkohol kepada RX. Ini pun ada. Alkohol kepada RX ini next lesson. Tunggu episod seterusnya. Okey, so ini antara cara-cara ni. Contohlah soalan kata, sediakan daripada alkin nak dapatkan diol compound. So awak buatlah daripada alkin, contohlah kita nak pergi kan. Daripada alkin kita jadikan RX dulu. Daripada RX kita jadikan dia alkin. Daripada alkin boleh pergi buat diol. Macam tu. Okey, jalan lain pula. Daripada alkin nak jadikan nak jadikan alkohol tapi nak tambah satu karbon. Ingat antara yang boleh tambahkan satu karbon adalah metanal dan carboxylic acid tak ada kat sini. Carboxylic acid tak adalah sebab kita nak bagi alkohol. Carboxylic acid kena buat satu keluk lain. Okey, metanal boleh tambah satu karbon. So daripada RH kita boleh pergi haloalkin dulu, buat grignard, lepas tu lalu kat sini. Dapat alkohol dengan kita tambahkan satu karbon. Okey, tu cara-cara dia lah. Okey, cara kita membaca jadual ini, carta ini. Okey, contoh soalan. Yang ni saya nak buat try dulu. Okay, contoh soalan. Outline synthesis from 2-butane to 2-butanol. Okay, jumlah karbon ni masih sama. 4 karbon kepada 4 karbon. Cuma satu tak ada alkohol, satu ada alkohol. Next. Butane kepada 2-metil-butanol. Dia dah tambah satu karbon. 4 karbon, sorry. Ni daripada 4 karbon jadi 2-metil-butanol, total dia 5 karbon. Okey, cari macam mana nak buat. Lepas tu, butane menjadi 2-butane diol. Dia bilangan karbon dia sama, 4 karbon tu 4 karbon, tapi dia dah ada diol di belakang. So, cuba buat A, B, C, outline. Macam mana nak dapatkan produk yang kita nak. Okay, awak cuba buat. Soalan nombor 7 juga. Next class, kita akan bincangkan hasil outline awak ni. Okay. So, kita berakhir di sini. Mana dia? Okey, hari ni, petang ni saya dah selesai sampai solubility kita baru masuk tadi dan bahagian fermentation ni selesai nah, 8.3 settle. Okey, so next class kita akan bincangkan hasil outline dan masuk 8.4. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Habis masa dah. Kalau ada idea, let's say awak nak tanya dulu, tak sabar-sabar, awak dah dapat outline, you want to be sure awak buat betul ke tidak, boleh PM saja. Okay, PM saya untuk semak jawapan hasil outline awak. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you, Madam.